إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunai perintah Allah dan juga kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dengan sebab nikmat Islam dan iman inilah dapat sama-sama kita berkumpul himpun dalam masjid pada hari ini. Dan juga dengan sebab nikmat iman dan Islam nak bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita atas segala urusan kita di dunia ini. Bukan Allah Subhanahu wa taala hatta kita di atas dunia ini dan juga lepas bebas ikut kita nak jadi lagu mana, kita nak buat apa, tak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hatta kita serta dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada benda kecil dan sampai benda besar. Benda besar sekali dalam dunia dan juga sehingga benda kecil yang kita duk buat peribadi kita, Allah Subhanahu wa taala pun telah hajar kita semua yang kita semua kena ikut dan patuh apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk pada kita. Demikian itu, 2 hari lagi kita akan bertemu dengan pilih raya ataupun liaktang anggota. Maka pada hari ini saya ingin nak berkongsi bersama kita tentang amanah yang kita kena tunai, dan juga amanah hak orang nak jadi anggota ataupun nayuk tu kena tunai, dan gapo balasnya bagi orang tunai dan orang tak ada tunai. InsyaAllah pada hari ini kita akan dengar Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bahwasanya orang yang kita nak pilih sebagai jadi ketua ataupun tanggung satu-satu jawatan itu dengan 2 perkara. Lak-lak ni kena ada 2 perkara. Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran yang contoh dengan Nabi sendiri. Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi kita zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ada kekuatan mula-mula sekali. Orang nak jadi ketua ni, tak kira lah orang nak jadi pendakwah sepengan Nabi yang Allah SWT hatta mari, mula-mula sekali kena ada kekuatan. Kekuatan di sini bukan hanya kekuatan tubuh badan saja, boleh akik barang ragah saja, tak. Ada kekuatan di segi arum, ada kekuatan di segi akal fikiran. Kekuatan di segi arum lagu mana? Boleh rangap arum, boleh gapo. Dan kekuatan di segi akal pun mikir luah untuk nak berihan orang ramai ni. Itu pertama yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk contoh dan hajar kita dalam Quran, bahwasanya kita nak pilih seseorang jadi ketua, mula-mula sekali kena ada qawiyun, ada kekuatan, ada kekuasaan dalam nak kerja, dalam nak tunai amanah yang diberi itu. Dan yang kedua, amin. Ya Allah SWT tunjuk contoh dalam Quran juga, surah Qasas, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang baik sekali, hak mu nak upah dia, nak gaji dia ataupun nak wia jadi ketua mu, nak pipeng mu, iaitu qawiyun amin. Orang kena ada kekuatan dan juga kena orang beramanah. Bukan orang kena amanah, tak tolong rakyat, makan harta rakyat, tak boleh lagu tu. Ini pesannya daripada
Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang kita selaku mukmin kena turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sendiri pun tak pernah latih orang hak mai maksum untuk nak pergi satu-satu jawatan. Nabi latih seorang sahabat sama ada nak jadi ketua perang ataupun nak jadi ketua dalam hijrah dalam gapo. Nabi tengok di dua perkara ni juga. Orang ada kekuatan dan juga orang beramanah. Kerana satu cerita yang Nabi besok kecek dengan Abi Dzar, seorang sahabat Nabi. Dia kata, mung ni orang bijak, orang pandai kecek, orang apa, tapi mung tak boleh jadi lagi ketua. Kerana mung putus lagi dari segi kekuatan nak tadbir orang ramai. Sebab apa Nabi royak lagu tu? Kerana satu kali Abi Dzar tu biasa mari tawar diri dia. Biasa mari tawar. Kata nak ia berihan satu-satu perkara. Maka Nabi kata, dalam nak berihan satu-satu perkara ni bukan mudah ya Abu Dzar. Ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya mu masih dhaif lagi, masih lemah lagi. Walaupun mu orang bijak, orang kecek pandai apa, mu masih lemah lagi dalam nak tadbir, nak berihan orang ramai. Wa innaha amanatun. Nabi kata, kerana tamneng nanti ni adalah amanah yang besar hak kita kena tanggungjawab. Cuba kita fikir. Yang Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lepas tu Nabi royak lagi dalam hadis kata, setiap orang ni ada parak nanti. Lepas tu setiap parak nanti dia ni kena jawab dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita fikir, kita seorang ketua dalam ummah, seorang bapa, kita tu kena jawab dah dekat Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak kita cara lagu mana. Apakah lagi orang jadi ketua orang? Jadi ketua kampung, ketua negeri, ketua gapo? Amanah dia masih besar lagi dan juga kena jawab soalan dekat Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi. Maka janganlah kita buat sedap-sedap bagi orang yang nak turun sendiri pun. Kita kena ingat bahawasanya hak kita nak turun sama ada anggota, nayuk anggota, anggota apa semua tu bukan kiatiyut. Tamneng hak kita boleh tu bukan kiatiyut nah. Di sisi Islam adalah parak nanti. Hak kita nak saat ni tu adalah parak nanti. Tapi kalau kita make tamneng tu untuk nak peradab jadi kiatiyut tamneng apa semua tu, itu adalah benda yang besar di atas kita. Yang Nabi SAW kata, innaha khizyun wa nadamah. Itu adalah pada hari kiamat orang hok mek tamneng tu sani tu khizyun wa nadamah. Hina dan juga sangat sesat dia pada hari kiamat. Kalau dia mek tamneng tapi tak ada guna tamneng, we kena cara dengan Allah Subhanahu Wa Taala redha sani. Dia mek tamneng untuk nak peradab diri dia tapi tak ada kerja apa yang rakyat pilih itu. Ini bahaya orang nak turun saat ni. Kita kena beringat dan juga kita kena letak niat molek. Bahawasanya kalau kita turun, kita nak buat sekian nak tolong rakyat sungguh. Sekiranya kita tak boleh buat apa yang kita niat saat ni itu, Allah Subhanahu Wa Taala amat tahu. Kita telah buat dah tetapi tak ada kuasa nak meliputi dalam kerja kita, Allah tahu. Tetapi kalau kita niat nak turun, nak ambil tamneng untuk peradab-peradab saja, maka ini adalah amanah yang kita kena jawab dekat Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu. Rakyat seorang ni berok kerana mu tak ada pergi tanya dia. Rakyat seorang ni susah jalan nak masuk rumah tak leh. Ngaseluk ngapa kerana mu tak ada pergi tengok. Semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai muslimin dan muslimat sekalian, ini ajaran Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala hajar, tetapi sekarang telah jadi balik dah. Pada awal tu sahabat-sahabat ataupun salafus soleh dulu tak ada wani nak terima amanah. Kalau orang latih jadi ketua, tak ada berani nak terima kerana takut kena jawab hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mari kita dengar contoh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang kelima. Walaupun dia tak ada jadi khalifah selepas Ali selalu dah, tetapi orang gelar dia khalifah yang kelima kerana adil dia dan dia berihan dengan molek sungguh. Satu ketika isteri Umar bin Abdul Aziz masuk pergi dalam bilik Umar bin Abdul Aziz, bilik hijau dia, nampak Umar bin Abdul Aziz duduk dengan serabut kriak dan mengalir air mata. Maka isteri dia tanya, sebab gapo wahai Umar Abdul Aziz? Sedekah mu ni jadi khalifah, jadi ketua orang, kerana munduk lagu ni, duka cita gapo? Maka Umar Abdul Aziz jawab kata, dia duk mikir seorang dia, bagaimana dia nak jawab hadapi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya rakyat hak dia duk berihan ni ada lagi duk susah, ada lagi tak boleh makan, ada orang tua tak ada orang cara, ada tu ada ni, banyak lagi orang susah, dia nak jawab lagu mana hadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sedekah kita dengar apa WhatsApp dia, masa dia lah rakyat kaya dan juga rakyat tak ada tahu nak pergi zakat mana kerana orang tu seni berlaku. Itu Umar bin Abdul Aziz mikir sabatara tu. Pada haya berihan tu rakyat seni dah, tapi dia takut lagi kena jawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ada orang susah, takut dia tak ada tuating kot tu kot ni. Maka dia takut lagi, teriak lagi. Apakah kita sekarang lah ni kadang-kadang duduk dekat tempat berihan tu sendiri, rakyat susah tak ada nak makan pun, ketua ada berihan di tempat tu pun tak tahu ke tak ada peduli, wallahu a'lam. Tapi nak rakyat kata itu adalah amanah yang besar yang kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang nak turun ni letaklah niat baik dan juga usaha sebanyak mungkin dalam kerja kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringirkan periksa kita pada hari kiamat. Wahai rakyat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai rakyat, orang yang nak pilih pula dah, kita amanah mula-mula dan rek hak nak akik dia wia timo amanah kita tu. Kita sebagai orang dan rek, kalau kita kena amanah mula-mula, tak nak kecek ketua kita nak kena amanah. Kalau mula-mula tu kita duk terima duit, kira adik-beradik, kira orang dekat rumah, kita baik dengan dia sebab kita jemput dia, semua tu adalah amanah. Itu adalah amanah yang Allah SWT tanya juga. Bukan tanya ketua, bukan tanya nayuk saja dak. Kita sebagai rakyat ni Allah SWT akan tanya juga kita. Mau pilih dia tu dengan sebab apa? Sebab ya orang nak tunai amanah, nak tolong bukan masalah rakyat, nak tolong rakyat yang susah ke, mu pilih dia kerana dia jadi saing baik mu, ataupun kerana dia duit kepada mu, dia jiran mu. Semua tu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka kita hati-hatilah, jaga-jagalah diri kita, kerana soalan Allah Subhanahu Wa Taala ni mungkin mudah, pergi sampai hari akhirat ni terpaksa dah. Kita tak boleh nak ukar klik semula dah. Maka kita buat learning lah. Kita buat learning we molek. Kita tunai amanah kita we molek dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya orang yang kita pilih tu jadi tak molek juga, kita serahlah, sebab kita telah tawakal dan kita cek dia molek dah. Hak dia bimbang-bimbang takut, kita bubuh dia ataupun kita pilih dia dengan sebab dia duit, dengan sebab dia baik dengan kita, dengan sebab ada pun perayuk lain daripada dia ni orang kerja baik. Maka hak tu kita juga kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu hadis Nabi SAW, seorang Arabi, orang Arab kampung mari tanya Nabi, mata sa'ah, bilakah akan berlaku hari kiamat? Maka Nabi jawab kata, Nabi ketika itu Nabi duk kecek dengan orang, kau orang Arab kampung tanya tu. Maka Nabi duk kecek siapa suk dengan sahabat lain.
Nabi paling tanya, aina sa'il 'anis sa'ah? Mana orang tanya hakimat saat ni? Seorang mana tanya hakimat? Maka dia kata, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi jawab kata, fa idza dhiyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila dihilangkan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Dihilang di sini bahasa Arab. Dia kata dhiyya sini ni wa hilang, bukan hilang sendiri dia. Makna kata kita juga wa hilang amanah. Amanah kita suruh pilih orang baik. Tapi dengan sebab mari duit, mari apa, kita wa hilang amanah tu. Kita nampak dah orang baik sini, mari duit, kita menghilangkan amanah. Dhiyyatil amanah. Maka Nabi kata apabila dihilangkan amanah, fantadhiris sa'ah. Maka tunggu-tunggulah hari kiamat mari. Maka orang Arab tu tanya pula, lagu mana wa hilang amanah? Maka Nabi kata, idza wussidal amru ila ghairi ahliha. Wa hilang amanah di sini iaitu kita pilih ketua, pilih orang nak jadi pemimpin kita tu bukan orang hak susuk, orang hak sepatut jadi. Idza wussidal amru ila ghairi ahliha, makna kita pilih tua tu bukan orang hak susuk jadi ketua dak. Orang ni tak ada gapo, kalau dia jadi pun tak ada petana gapo, batas pun duk baik tolong, orang susah pun tolong. Tapi kita ambil juga. Boleh jadi kita dengan duit ke, dengan baik kita, dengan waris kita kan, kita ambil juga. Maka fantadhiris sa'ah. Maka tunggulah kiamat akan datang apabila kita kena amanah lagu ni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu perkara lagi yang bahaya juga kita sebagai rakyat ni, lebih-lebih lagi malam nak milih ni, dia akan datang duit tak tahu mari mana, sapa kepada kita, maka ini dipanggilkan duit riswah, duit suap untuk kita pilih dia. Maka Nabi SAW bersabda, la'anar rashi wal murtashi wal raish. Allah Subhanahu Wa Taala laknat orang hak bui dan orang terima, dan orang hak cara jadi huak kanan ke apa tu, Allah Subhanahu Wa Taala laknat. Maka kita jaga-jagalah, kita jauhlah. Kerana laknat ni makna kata kita, Allah Subhanahu Wa Taala tolak kita daripada rahmat dia. Kita boleh duduk jadi orang Islam, orang beriman sekarang lah ni tak lain tak bukan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan duk sayang lagi kita boleh kita duk semaya ni. Bukan kata Tuhan paksa dak. Tuhan sayang kita boleh kita semaya. Jangan kita nampak orang tak semaya tu Tuhan wi bebas dia, wi serak dia dak. Kerana orang semaya ni orang nak masuk syurga. Betul, orang yang boleh semaya ni orang yang boleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu orang yang Tuhan tolak tumbik daripada rahmat dia. Mana tu tak ada rahmat dalam hidup dia. Dia tak ada rahmat boleh jadi belaka. Tak ada semaya, tak ada pelucuk lah. Dia tak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pakat-pakat kita jaga dan pakat-pakat kita beramal dengan ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Semoga kita selamat di dunia dan di hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا
قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي